الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه اللهم يا فتاح إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إخوة الإيمان إخوة في الدين أعزكم الله وأحبكم في الله الحمد لله ثم الحمد لله. Ikhwan, sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia menceritakan kepada kita, Nabi kita mengajak suatu doa yang pendek. Doa yang pendek. Nabi minta kita baca doa ni berulang-ulang kali. Kata Abdullah bin Mas'ud, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia kata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu suka baca. Nabi ni selalu suka baca, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Hadis riwayat Imam Muslim. 4 perkataan ini kata Abdullah bin Mas'ud, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, sesungguhnya adalah Nabi itu selalu suka kata perkataan ini. Dijadikan wirid, dijadikan bacaan. Allahumma inni ya Allah, sesungguhnya aku as'alukal huda, aku pohon kepada kamu huda, yakni petunjuk, wattuqa, ketakwaan, minta takwa, wal afaf, perlindungan, minta perlindungan, wal ghina, minta kekayaan. Jadi 4 benda ni Nabi suruh kita minta dengan sirah dia, Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku pohon padamu, aku minta sangat-sangat pada engkau al-huda, berilah kepada aku petunjuk. Kalimah huda dalam hadis ini kata para ulama, sebab selepas daripada perkataan huda dia tidak diapit dengan apa-apa kalimah. Dia kalimah huda kosong. Maka kalau begini rentak susunan bahasa dia, maka huda di sini maksud dia ilmu. Ilmu yang membawa kepada petunjuk. Melainkan kalau kalimah huda itu dia dikapit dengan apa-apa kalimah lain, barulah kita boleh terjemah dengan makna-makna lain seperti kebenaran. Tetapi huda di sini adalah ilmu. Adalah ilmu, sebab dengan ilmu manusia bertemu dengan petunjuk Allah Ta'ala. Tanpa ilmu manusia tidak akan bertemu dengan petunjuk. Tentulah kita bertanya, ilmu yang macam mana yang boleh membawa kita kepada huda? Dalam ayat dalam surah As-Saff, Allah Ta'ala katakan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah Ta'ala mengutuskan rasulnya dengan huda, dengan ilmu. Maka ilmu itu ialah Al-Quran dan Sunnah. Seperti kata Ibn Qayyim, al-ilmu ma ja'at bihin Nabi wa ashabi. Ilmu apa yang datang daripada Nabi dan para sahabat. Laisa minhum, apa yang bukan daripada mereka, hebat, walaupun dia nampak macam logik, dia bukan ilmu. Dia tetap bukan ilmu. Ilmu itu mesti datang daripada Allah, daripada Rasul. Jadi Nabi ajak kita minta, Allahumma inni as'alukal huda, beri pada aku petunjuk, ilmu. Para ulama salaf kata, ada orang yang dibangkit di hari akhirat, di antara dosa besar dia ialah dia tidak ada ilmu. Sehingga kan bila Allah tanya pada dia, kenapa kamu tidak beriman pada aku? Dia kata, ya Allah, aku tak tahu. Aku tak tahu. Dan Allah akan bertanya pada dia, daripada urusan hidup kamu, macam mana kamu tahu? Macam mana kamu tahu? Macam kita ambil contoh hari ni kan, macam mana orang hari ni boleh mengaku tak tahu sunnah,
sedangkan IT dia kuasai. Apa dia nak jawab depan Tuhan? Apa dia nak jawab? Dia kata, saya tak tahu Nabi semayang macam mana. Tak tahu. Hang boleh tahu macam mana punya hebat telefon lah. Dia boleh tahu. Dia boleh tahu. IT itu, teknologi itu dia boleh tahu. Yang susah, macam mana ilmu agama, tak susah. Dia bukan kena pergi gali, pergi cari. Ada dah Sahih Bukhari, ada dah Sahih Muslim. Kalau dia bagi tahu, saya ni payahlah sikit. Payah. Hidup tu lebih payah. Hidup tu lebih payah. Subhanallah. Sehingga dia tidak ada alasan di hadapan Tuhan, melainkan dia akan diazab kerana tidak ada ilmu. Dia akan diazab. Pasal tu alasan orang ni, saya ni tak tahu lagi senang daripada tahu. Sebab bila tak tahu boleh buat semua. Tak. Itu adalah alasan orang yang akan diazab oleh Allah. Pasal tu macam mana kita korban untuk kehidupan, demikian kita kena korban untuk mencari ilmu. Bersesuaianlah dengan zaman kita ini. Allahumma inni as'alukal huda. Berilah kepada aku huda, ya Allah. Bagilah petunjuk. Wattuqa. Ilmu yang mendatangkan takwa. Minta takwa pada Allah. Kemampuan untuk meninggalkan larangan, kemampuan untuk melaksanakan perintah. Wal afaf. Wal afaf. Apa makna al-afaf? Memohon perlindungan daripada benda yang haram. Kita mohon Allah lindung kita daripada kita terpesona dengan benda yang haram. Afa bermakna aifah. Aifah kullu ma haram Allah. Kita lindung, minta Allah lindung diri kita daripada semua benda yang Allah haram, daripada kita terliuk pergi ambil benda itu. Itu makna afaf. Kita kena minta kepada Allah. Wal ghina, dan kita minta kepada Allah kaya. Kaya. Maka tak salah kita nak minta kaya. Tapi bersesuaian dengan sirah bahasa di sini. Kaya di sini tentulah dengan makna orang kata kaya kullu ma siwallah. Kita kaya lain daripada Allah. Bermakna kita kaya, kita ada jiwa yang kaya daripada mengharap orang lain. Kita hanya mengharap Allah. Jiwa kita sentiasa fakir kepada Allah tapi kaya pada orang lain. Jiwa kita fakir, sentiasa berkehendak pada Allah tapi ghina daripada orang lain, kaya daripada nak minta tolong orang lain. Maka ini yang ada di dalam hadis ini. Dan juga hadis daripada At-Tirmidzi, Nabi kata al-ghina ghina nafsi. Kaya itu adalah kaya jiwa. Kaya jiwa. Maksud Allah uji, dia tak jadi putih asa. Ini nama dia jiwa yang kaya. Allah bagi dia miskin, dia tak jadi merempat. Ini nama dia jiwa yang ghina, jiwa yang kaya. Jadi 4 perkara ini ikhwan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajak kepada kita memohon, meminta kepada Allah Ta'ala siang dan malam. Mari kita baca ramai-ramai sekali doa ini. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afaf wal ghina. Amin. Allahumma amin. Ini kita minta siang dan malam. Kalau kita dapat 4 benda ni dalam bentuk satu package, kita orang yang agak sempurna. Dalam ilmu tasawuf lama lah. Tasawuf lama. Maksud dia tasawuf yang kalang kabut sikit lah. Dia kata kita kena jadi kamil, mutakamil. Kita kena jadi kamil, orang yang sempurna, mutakamil, lagi menyempurnakan. Payahlah nak jadi sifat tu, tapi dalam tasawuf tu dia ada kamil, mutakamil. Kita kena jadi orang yang kamil, sempurna dan menyempurnakan. Tapi kalau kita dapatlah apa-apa yang dalam hadis ini, insya-Allah urutan dia daripada huda jadi taqwa, daripada taqwa dapat sifat afaf, daripada afaf kita akan dapat sifat ghina. Insya-Allah ikhwatul iman, kita bacalah doa itu siang dan malam, pagi dan petang. Insya-Allah ikhwan, kita sampai muka surat 125. Betul Pak Mik? 125. Itu ikhwan, malam ni kita masuk, masih kita di bawah bab kita masih di bawah bab 123, iaitu tentang istiwa. Istiwa yakni sifat bersemayam Allah di atas arasy.
Kita dah tengok dah beberapa penjelasan. Malam ni kita nak tengok muka surat 125. Muka surat 125. Kena padam lah baru nampak. Padam sah. Teknologi pun aplah juga nah. Tapi tak apa, alhamdulillah, ini satu pencambahan yang bagus. Apa-apa mukadimah kita boleh tengok kan. Selalu mukadimah saya tulis aja kan. Ini kita boleh tengok mukadimah kita. Alhamdulillah. Muka surat 125. Ikhwatul iman, malam ini kita nak tengok. Saya rasa malam ni kita akan bertemu dengan beberapa perkara yang agak mustahak. Dan saya katakan bahawa dalam banyak-banyak, kalau kita nak susun satu-satu, dalam banyak-banyak pengajian yang kita beri satu perhatian yang penting, dan kita akan tengok di mana dia boleh mengubah pemikiran kita adalah pelajaran akidah. Kita ajak pada orang kembali pada sunnah, dia tak nampak. Tapi kalau kita start dengan akidah, akhirnya akidah itu akan bawa dia kepada sunnah. Tu kitab yang kita duk baca tu, doktor baca pada kita Aqidah Tahawiyah. Dalam buku tu kita akan jumpa perkataan Imam Ja'far At-Tahawi. Dia kata apabila kita belajar akidah lain daripada ahlu sunnah, dia akan bawa kita pada kesesatan dan tidak bertemu dengan Allah. Tak akan bertemu dengan Allah. Bukti dia antum tengok, bila kita mengaji akidah, yang kita jumpa dalam amalan bid'ah. Kalau kita mengaji akidah, kita mengiyakan bid'ah, bermakna akidah yang kita belajar itu ada masalah. Akidah dia kita kata macam apa? Apa kita panggil? What you say in Malay? Bukan, dia satu benda macam filter agak tak tepat. Dia yang membetulkan kita. Kita berjalan, tiba-tiba dia bagi tahu macam apa GPS tu kan. Jalan anda salah. Dia yang bagi tahu. Bila jalan salah, kita pergi juga. Dia akan bagi alternatif kepada kita nak kona macam mana. Dengan nak kona dengan dia habaq minyak banyak ni boleh pergi jalan jauh macam mana. Kalau high speed macam ni berapa jam hang boleh sampai. Itu peranan akidah. Kita sembahyang, kita puasa, macam mana orang nak bau benda itu bid'ah? Tak boleh bau. Melainkan akidah. Sama kita mengaji sirah. Kita belajar sirah Nabi. Macam mana kita nak tahu sirah yang kita baca ni betul ke tak betul? Maka Pak Imam Abu Hatim Ar-Razi, ketika orang tanya pada dia, "Tuan, macam mana kami nak tahu pelajaran kami ni tak betul?" Dia kata setiap pelajaran yang bertemu dengan akidah salah. Setiap bab durus pelajaran yang bertemu dengan sunnah tak betul. Jadi salah satu tempat, salah satu benda yang menyedangkan kita, pelajaran yang kita tempuh ni tak betul, akidah. Pasal dalil-dalil akidah adalah dalil-dalil yang tidak boleh, dalil-dalil yang biasa-biasa. Dalil akidah dia mesti Al-Quran. Dalil akidah dia mesti hadis yang sahih. Ra'yi tak pakai dalam akidah. Hadis-hadis dhaif pun dibuang ke tepi. Jadi akidah ni dia betul-betul macam kita kata jantung di badan. Kalau tak ada, dia stop semua. Apabila akidah kita tak betul, kita tak boleh bau sunnah. Tak boleh bau sunnah. Macam tu juga orang kalau dia mengaji sunnah, dia mengaji sunnah, akidah dia tak mengaji, dia akan patah balik kepada bid'ah. Dia tidak akan dapat istiqamah, dia tak akan rasa halawah, tak akan rasa. Antum tengok malam ni kita akan jumpa beberapa perkataan para ulama yang sangat dahsyat, yang sangat hebat. Cuba kita tengok. Muka surat 125, fasal. Berkata seseorang daripada kelompok Mu'tazilah, Jahmiyah dan Haruriyah. Bacaan dia hal kecil. Haruriyah. Itu firqah daripada Khawarij. Mu'tazilah
Kita boleh terima tak Mu'tazilah? Tak. Jahmiyah? Tak boleh terima. Haruriyah pun tak boleh terima. 3 tak boleh terima. Tengok apa akan jadi. Sekarang ni kita bagi perhatian Imam Abu Hasan Asy'ari, setelah dia welcome, dia comeback kepada akidah Ahlussunnah, dia mendedahkan rahsia ni besar ni. Ni pendedahan malam ni sangat besar. Apa dia kata? Dia kata maka firman Allah Ta'ala yang maha pemurah bersemayam di atas arasy. Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Yang maha pemurah yang bersemayam di atas arasy. Ini ayat ini daripada surah apa? Surah Toha ayat 5. Surah Toha ayat 5. Dia kata berdasarkan ayat ini, Mu'tazilah, Jahmiyah dan Haruriyah ada dia punya kesimpulan dia. Adalah bahawa dia merebut, memiliki, menguasai arasy. Berdasarkan ayat ini, Allah yang Maha Ar-Rahman, yang Maha Pemurah bersemayam di atas arasy. 3 golongan ni kata maksud ayat ini Tuhan merampas kuasa, Tuhan memegang kuasa dan Tuhan menguasai arasy. Adapun Allah Ta'ala berada di semua tempat. Allah Ta'ala dia lebarkan empayar kuasa dia sampai arah dia conquer. Adapun Tuhan dia berada fi kulli makan. Dia berada pada mana-mana tempat. Dia nak duduk di bumi dia boleh duduk. Dia nak duduk di langit ikut suka dia. Dia nak duduk bawah bumi dia boleh duduk. Dia nak duduk dalam air dia boleh duduk. Subhanallah ikhwatul iman. Mereka mengingkari bahawa Allah bersemayam di atas arasy sebagaimana dikatakan ahli kebenaran. Ahli kebenaran siapa ada di sini? Ahlus Sunnah. Kemudian mereka berpendapat bahawa istiwa ataupun istawa adalah berkuasa. Boleh Pak Long? Di sini apa kita jumpa Pak Long? Di sini kita jumpa satu benda pada saya serius lah bila saya duk buat mutalaah ni serius. Apa dia? Dalam semua kitab yang dibaca di pondok-pondok, sorry lah to say lah, ini untuk kita lah, rahsia kita, komuniti kita, jangan sampaikan pada orang. Siapa sampaikan dia tanggung sendirilah, nama saya jangan dikaitkan. Sorry to say, daripada pengajian Bakuratul Amani, Aqidatul Najin, daripada Umul Barahin, Imam Sanusi, ini pengajian-pengajian akidah, kesemuanya menyebut di atas nama sifat 20 Allah tidak bertempat. Dalam pengajian-pengajian yang dibaca di pondok hari ini di seluruh Malaysia, dan saya sebut kepada kita semua ini, semua mufti-mufti yang jadi mufti memberi pandangan mereka, Allah tidak bertempat. Tak boleh kata Allah berada di atas arasy. Sesiapa kata Allah berada di atas arasy, dia kafir. Kenapa? Kerana dia telah menyamakan Tuhan dengan makhluk. Kenapa? Kerana kalau Allah bertempat di arasy, kita bertempat di bumi. Sifat itu sama. Sedangkan dalam akidah sifat 20 kata mukhalafatuhu lil hawadith. Allah Ta'ala tak boleh sama dengan makhluk. Jadi kalau makhluk mengambil tempat di bumi, maka Allah tidak boleh mengambil tempat di langit. Allah tak boleh mengambil tempat di arasy. Jadi ayat Quran yang kata Allah bersemayam di arasy, ayat itu mesti kita takwil. Takwil macam mana? Maka maksud Allah berada di arasy ialah Allah menguasai arasy. Arasy yang besar Allah kuasai. Bumi, 7 petala bumi, 7 petala langit ni di bawah. Di atasnya ada arasy Allah Ta'ala yang besar, lebih besar daripada kursi. Maka Allah bukan duduk di situ. Allah menguasai arasy. Istawa dibaca dengan istaula. Istawa bermakna bersemayam, dibaca dengan istaula, berkuasa. Seluruh pengajian sifat 20 kata demikian. Pergilah pondok ke Kedah, pondok ke Kelantan, Terengganu, pergilah pondok ke seluruh Asia Tenggara ini. Semuanya mengajak kita, Allah tidak duduk di arasy, sebaliknya dia menguasai, dia merebut kuasa daripada arasy, dia perintah arasy, dia conquer arasy. Manakala dia tu sebagai yang berkuasa tidak bertempat. Dia ada di mana?
fi kulli makan. Dia boleh ada pada setiap tempat. Kita jumpa malam ini, Imam Abu Hasan kata itu bukan akidah Nabi, itu bukan akidah sahabat, itu bukan akidah Imam 4 mazhab, itu akidah sesat Mu'tazilah, Jahmiyah, Haruriyah. Soalan dia sekarang ni, macam mana kita nak beritahu ke orang? Di sekolah-sekolah ustaz duk ajak Tuhan tak bertempat. Pelajaran kita malam ni sangat serius. Kita mesti menyatakan bahawa Allah Ta'ala berada di atas arasy dan arasy itu berada di atas langit. Allah berada di atas arasy, Allah berada di atas arasy dengan berpisah dengan makhluknya. Dan sifat tinggi itu adalah sifat yang dimiliki oleh Allah Ta'ala. Jadi kitab-kitab sifat 20 tu rupanya duk mengajar akidah Mu'tazilah. Duk mengajar akidah siapa? Jahmiyah. Sufyan ibnu Jahmin. Dia duk mengajak, dia duk memperjelaskan akidah siapa? Akidah Khawarij. Masya Allah. Dahsyat Pak Amir. Jadi bila kita ni nak semayang, kita Allahu Akbar, kan? Macam Ustaz Abdullah Iraqi kata, aku semayang tak tangan tiada dada. Tiba-tiba dia berpakat, dia tengok aku, tangan aku duk turun pelan-pelan. Hampa punya pasal lah semua ni. Aku semayang pelik sikit, hampa kata bukan-bukan kat aku. Jadi, katalah kita semayang bertangan atas dada, orang perhati kita. Kita boleh tak turun sikit-sikit demi maslahat diri kita? Boleh. Kita boleh sikit bertaqiyah. Pasal apa? Pasal orang duk kata macam-macam. Kita semayang, hati kita nak gedik jari. Bila mata orang tak tengok, kita gedik. Dia tengok, kita kerah balik. Boleh? Boleh lah. Taqiyah lah sikit. Boleh Pak Long lah. Tetapi dalam akidah, macam mana nak buat? Kita nak kahwin. Maksud kita tu orang tak kahwin lagi lah. Maksud orang tak kahwin lagi. Nak kahwin. Duduk depan Tuan Qadi. Tuan Qadi tanya, apa dah sifat 20? Macam tu, macam mana keadaan kita? Kita nak mengapai benda-benda yang tak ada pada Tuhan. Dia nak suruh kita hafal. Benda-benda sifat 20 itu di antaranya bercanggah dengan akidah Ahlussunnah. Dia tanya kita, hafal tak? Kalau kita kata tak hafal, kita ada problem. Dia tanya kita, Tuhan duduk tak mana? Kita nak kahwin. Bukan kita boleh duduk pibat tertentu hala. Kita boleh habaq tori terang, tapi bakai bini kita, bakai pak mentua kita, mak kita, pak kita, hari itu majlis besar. Adakah kita nak berpura-pura pada menyatakan Tuhan tidak bertempat? Kalau kita berpura-pura kata Tuhan tidak bertempat, antum tengok apa kata Imam Abu Hanifah Nu'man. Kata Imam Abu Hanifah Nu'man, kalau kita berpura-pura, orang tanya kita, Tuhan duduk tak mana? Tiba-tiba kita kata apa dia? Qala la a'rifu rabbi fis sama' am fil ardi. Kita kata aku pun tak tahu Tuhan ni ada kat bumi ke, ada kat langit ke? Faqad kafara. Kafir orang itu. Kafir orang itu. Apa yang melecehkan kita? Pelajaran sifat 20 itu merosakkan akidah. Sangat keji, sangat keji pelajaran ni. Tapi macam mana kita nak buat? Kita hantar anak kita pergi mengaji pondok nak bagi jadi baik. Dia pergi belajar benda ni. Bukan kata anak kita, saya lah. Kita pergi belajar. Dia tak tahu. Bila kita mengaji sunnah, kita masih boleh sembahyang walaupun dia buat tahlil. Kita masih boleh mendiamkan diri. Tapi bila sampai peringkat, dia ajak dalam kuliah ataupun dia baca khutbah jemaah. Salah kalau kata Tuhan ada di langit, Tuhan tidak bertempat. Jantung kita ni dudak. Dudak. Tak apa lagi ikhwatul iman. Masalah dia, kan kita ada rujukan yang umum kan, apa dia? Quran, sunnah, ijma'. Betul tak betul? Yang ni saya ingat semua orang terima. Quran, sunnah, ijma'. Apa dia yang saya nak katakan? Pada menyatakan bahawa Allah Ta'ala itu berada, Allah Ta'ala itu dengan sifat ketinggiannya berada di atas arasy, dan arasy itu berada di atas langit.
Perkataan ini adalah ijma' perkataan sahabat dan ahlu sunnah. Ijma'. Bukan perkataan satu orang. Perkataan ijma'. Seluruh sahabat Nabi kata demikian. Seluruh ulama-ulama sunnah kata demikian. Soalan dia, kita kata, bolehkah kita menolak ijma'? Ijma' paling tinggi adalah ijma' sahabat. Tu ayat yang selalu kita baca itu, ayat daripada surah An-Nisa 115. Saya ingat pelajaran ni kita dah belajar dah. Ayat 115 surah An-Nisa dalam tafsir Ibn Kathir, dalam semua tafsir. Tapi yang saya nak ambil ni tafsir Imam Syafi'i. Apa Allah Ta'ala berfirman dalam An-Nisa 115? Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Allah katakan, barang siapa menentang Rasul, barang siapa menentang Rasul, dalam tafsir Ibn Kathir dia kata apa? Man khalafa Rasul, sesiapa yang khilaf dengan Rasul setelah dia tahu Rasul buat bagaimana, dia tahu petunjuk Nabi macam mana, tapi dia mengambil perkataan menentang, berpaling, tak mau ikut, dia nak pilih jalan lain. Kebetulan jalan yang dia pilih itu wayattabi' ghaira sabilil mu'minin, dia pakai bukan jalan orang beriman, bukan jalan sahabat. Ibnu Katsir kata maksudnya dia meninggalkan ijma' para ulama. Nuwallihi ma tawalla, Allah Ta'ala akan biarkan dia dengan kesesatan dia. Wa nuslihi jahannam, Allah Ta'ala rejam dia masuk neraka jahannam. Wa sa'at masira, itulah seburuk-buruk tempat kembali. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apa kata Imam Syafi'i? Barang siapa berpendapat sesuai dengan jamaah kaum muslimin, barang siapa pandangan dia sama dengan jamaatul muslimin. Apa dia jamaatul muslimin? Ijma'. Ijma' para ulama. Ijma' yang paling tinggi ijma' sahabat. Sahabat ijma' boleh bertanya Allah ada di mana. Sahabat ijma' jawapan kepada Allah ada di mana? Allah ada di langit. Sahabat ijma' Allah dengan sifat tinggi berada di langit. Allah turun ke bumi. Kalau Tuhan tak duduk di langit, bagaimana hadis menyebut nuzul? Allah turun. Kalau Tuhan berada di mana-mana tempat, kalau Tuhan berada di mana-mana tempat, macam mana nak kait sifat turun? Kalau Tuhan boleh berada di bumi, lagilah Tuhan tu hina. Kita berada di atas, dia duduk di bawah, kita duduk pijak dia. Kalau Tuhan boleh berada di mana-mana, Tuhan boleh duduk dalam laut, Tuhan boleh duduk dalam perut Maryam, Tuhan boleh duduk dalam perut ikan. Pasal apa? Di mana-mana, fi kulli makan. Ini perkataan menghina Tuhan. Para sahabat dan ulama sunnah telah ijma' perkara ini. Barang siapa pandangan dia sama dengan jamaatul muslimin, maka bererti dia telah berpegang dengan jamaatul muslimin dengan ijma'. Barang siapa menyelisih jamaatul muslimin, maka dia menyelisih apa yang telah diperintah dia untuk ikut. Allah perintah dia berpegang dengan jamaatul muslimin, ijma'. Dengan sahabat, dia pandangan dia berbeza. Bermakna apa dia? Bermakna dia meninggalkan apa yang diperintah. Kata Imam Syafi'i, kata Imam Asy-Syafi'i, ini kita boleh jumpa dalam Ar-Risalah. Buku dia Ar-Risalah tu sekarang dah terjemahan Melayu, boleh jumpa. Kita buka bab ijma', kita jumpa yang ni. Kata Imam Syafi'i, sesungguhnya kesalahan itu ada dalam perpecahan. Siapa berpecah dia buat salah. Adapun jamaah, maka tidak mungkin bersatu untuk menyelisih Al-Quran dan Sunnah dan qiyas, insya-Allah. Jamaah, yakni jamaah sahabat dan ijma' tidak akan menyelisih Al-Quran. Tetapi Mu'tazilah, Jahmiyah dan Haruriyah, kelompok daripada Khawarij, dia tidak menerima ijma' sahabat. Dia menyelisih kebenaran. Bagaimana pelajaran dia itu masuk dalam pengajian kita? Dan kita sampai hari ini menerima Tuhan tidak ada di langit. Tak boleh kata Tuhan duduk di langit, salah. Pasal apa? Kita beramal dengan pelajaran sifat 20. Subhanallah ikhwan. Pendedahannya awal ni buat kita tangkap kepala. Tangkap kepala, pening kepala.
Kalau kita mengajak buku ni di masjid, jenuh duk fikir silat-silat bab ni, kita terlangkau. Ya, nak terang macam mana? Kalau kita terang di masjid, ialah yang faham, yang tak faham dia pergi tanya ustaz lain, dia pergi tanya dalam majlis. Ustaz nak tanya, dia kata Tuhan duduk langit, betul ke? Ustaz tu kata astagfirullah. Mengucap balik 2 kalimah syahadah tu, ucap balik, mana boleh kata Tuhan ada di langit. Maka saya mencadangkan kepada orang-orang yang nak tahu bagaimana dibahas bab ini dengan panjang lebar, saya mencadangkan 3 kitab atau 4 kitab kita baca kitab ni. Yang pertama, tulisan Ibn Qayyim Al-Jauziyah, secara panjang lebar dia menulis satu kitab yang bernama Ijtima' Al-Juyush Al-Islamiyah. Ijtima' Al-Juyush Al-Islamiyah. Baca kitab A sampai Z. Yang kedua, kita baca kitab yang ditulis oleh Imam Al-Zahabi, nama dia Al-Ulu. Al-Ulu, baca dengan Ain, Al-Ulu. Kitab Imam Zahabi. Juga kitab ni dengan nama yang sama ditulis oleh Ibn Qudamah Al-Maqdisi. Juga kita boleh baca kitab yang ditulis oleh Al-Izz Al-Hanafi, ataupun orang panggil Izzuddin Al-Izz Al-Hanafi. Dia membuat syarah kepada akidah Tahawiyah. Akidah kita duk baca tu dia syarah. Ataupun kitab yang keempat, ni semua nama kitab-kitab detail. Nama dia Majmu'ul Fatawa Ibn Taymiyah, oleh Imam Ibn Taymiyah. Baca. Selagi duk baca Baquratul Amani, selagi duk baca Matan Umul Barahim, syarah dia tak jumpa sampai dikapankan mayat kita. Tak jumpa, demi Allah tak jumpa. Bila kita beralih sistem pelajaran, baru kita jumpa. Dan bacalah satu macam buku ni, saya katakan. Buku ni nama dia I'tiqad Mazahib Arba'ah. Di sini ada Abu Hanifah, di sini ada Imam Malik, ada Syafi'i, ada Ahmad. Di sini kita akan jumpa ijma'nya imam-imam mazhab ni pada menyatakan Allah berada di langit. Allah berada di langit. Kerana itu ikhwan, benda tu bukan benda main-main. Kita kena bagi tahu dengan tegas. Kena bagi tahu pada anak kita Tuhan ada di langit. Dalam kes yang biasa kita dengar, riwayat daripada Abu Nu'aim, daripada Ja'far bin Abdullah, Imam Malik bin Anas duduk, tiba-tiba ada satu orang bertanya, Ar-Rahmanu ala arsy istawa, kaifa istawa? Tuhan Ar-Rahman bersemayam di atas arasy, kaifa istawa? Macam mana dia bersemayam tu? Kata imam, riwayat daripada Abu Nu'aim, Ja'far ni, riwayat Ja'far bin Abdullah, dia kata fama wajada Malik min syai'in ma wajada fi mas'alati fa nadhara ila al-ardi wa ja'ala yankitu bi'udi fil yadihi hatta alahu rahada, yani al-araq, summa rafa'a ra'sahu wa rama bil 'ud. Imam Malik ketika kawan tu tanya Ar-Rahmanu ala arsy istawa, masa tu apa kata Imam Ja'far Abdullah? Imam Malik nampak muka marah dia. Dia ambil ranting pokok, dia duduk turun atas tanah sampai patah ranting pokok tu. Yang baki ranting pokok tu, dia balin dekat kawan yang tanya dia. Dia angkat kepala dia, dia kata sepatah pada kawan tu, al-kaifu anhu ghairu ma'qul. Macam mana Tuhan bersemayam tak akan dapat digambarkan oleh akal. Ghairu ma'qul. Kerana ini masalah taufiqiyah. Kena beriman kepada Allah. Wal istawa minhu ghairu majhul. Orang Arab bila sebut istawa adalah perkataan yang difahami, bukan tidak difahami. Sangat difahami. Memang itu sifat Tuhan. Sangat difahami. Wal imanu bihi wajib. Beriman dengan dia wajib. Wa su'alu anhu bid'ah. Tanya-tanya macam hang ni dapat dosa sesat. Wa adhannuka sahibul bid'ah wa amara bihi fa akhrat. Aku melihat hang ni daripada puak-puak bid'ah tadilah, Mu'tazilah, Khawarij, Jahmiyah, ini dipanggil sahibul bid'ah. Maka Imam Malik kata, aku tak mau tengok muka kau ni, halau dia keluar, jangan bagi dia masuk ke masjid aku. Imam-imam yang kita sanjung tak boleh menerima kalau kita kata Tuhan itu ada di mana-mana. Tak boleh terima.
Tapi bagaimana pengikut Imam Syafi'i di Malaysia kata Tuhan tak bertempat. Kita ambil Imam Syafi'i. Tadi Imam Malik, ni Imam Syafi'i. Ini mazhab kita lah. Kita bila kata apa mazhab kamu, kita jawab mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu jawapan yang betul. Pasal apa kita tak kata Syafi'i? Kalau kita kata Syafi'i, lagi 3 tu keluar. Bila kita kata Ahlus Sunnah, semua masuk. Imam Ibn Qayyim cerita dalam kitab dia tadi, Al-Ijtima' Al-Juyush Al-Islamiyah, dia kata apa dia? Dia kata Imam Syafi'i kata, Al-qawlu fi sunnah allati ana alaihi wa ra'aitu ashabuna 'alaiha ahlul hadis alladhi ra'aitahum wa akhadhtu anhum mithlu Sufyan wa Malik wa ghairuhuma al-iqraru bi shahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Allah ta'ala 'ala 'arshihi fi samaihi yuqrabu min khalqihi kaifa yasha wa anna Allah ta'ala yanzilu ila samai dunya kaifa yasha. Ini Ibn Qayyim riwayatkan perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata, perkataan di dalam sunnah adalah aku berpegang dengannya. Dalam akidah, kita balik pada sunnah. Aku berpegang dengan sunnah dalam akidah, dan aku melihat, wa ra'aitu ashabuna, aku melihat kawan-kawan aku daripada ahlul hadis, mereka berpegang dengannya. Aku mengambil daripada pegangan orang sebelum daripada aku, iaitu Sufyan Ats-Tsauri, Imam Malik wa ghairuhuma, dan imam-imam yang aku tak sebut nama-nama dia. Kesemuanya melafazkan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku berpegang dengan syahadah ini, maka aku katakan wa anna Allah ta'ala ala arsyihi, sesungguhnya Allah Ta'ala berada di atas arasnya, fi samaihi, aras itu berada di atas langitnya, yuqrabu min khalqihi kaifa yasha, Allah mendekati hambanya dengan cara yang dia kehendaki. Wa anna Allah Ta'ala yanzilu ila sama, Allah Ta'ala turun ke bumi ini, ke langit dunia ini, kaifa yasha, ikut cara yang dia suka. Subhanallah. Ini akidah Imam Syafi'i. Allah Ta'ala bersemayam di atas aras. Imam Ahmad bin Hanbal kata apa? Ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Taymiyah. Diriwayatkan daripada Imam Ibn Taymiyah, perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Kata dia, Imam Ibn Taymiyah menulis satu buku, Dar'u Ta'arud Al-Aqli wa Naqli, menolak perselisihan antara akal dan dalil. Sebenarnya nas akal dengan nas dalil tak pernah ada pertembungan, kerana Allah menciptakan akal untuk tunduk pada dalil. Maka dia kata dar'ul 'arid al-aqlu wan naqlu. Pertembungan, kalau belajar akidah ada pertembungan akal dan dalil, maka itu tak betul. Dia tulis kitab untuk menjawab masalah itu. Apa kata Ibn Taymiyah? Dia kata qaulul Ahmad, kata Imam Ahmad, nahnu nu'min, kami semua beriman, bi anna Allah 'ala 'arsy, sesungguhnya Allah Ta'ala berada di atas arasnya, kaifa yasha, seperti yang dia kehendaki, bukan macam mana kita bayangkan. Wa kama jaa bila haddin wala sifatin, seperti kehendak Allah Ta'ala tidak ada had. Kehendak Allah Ta'ala ni tak ada had, tak dihadkan oleh akal kita. Wala sifatin yablughuha wasifun au yuhadduhu ahadun, Allah tidak menerima apa-apa sifat yang orang sifatkan kepada dia. Allah tak menerima sifat tu. Kita kata Tuhan tak boleh begini, Tuhan tak terima sifat tu. Kenapa? Fasifatullah minhu walahu, fasifatullah minhu walahu, kerana sifat Allah itu datang daripada Allah dan kembali pada Allah. Dia bukan seperti yang kita tentukan. Kita kata mana boleh Tuhan duduk di langit. Kalau Tuhan duduk di langit, dia sama dengan kita. Itu kita yang bubuh. Allah suci daripada sifat kita. Allah tidak disifat dengan akal kita. Tak boleh sifat ke Allah begitu. Sifat Allah dari Allah dan kembali kepada Allah. Wa huwa kama wasafa nafsihi la tudrikuhu al-absar.
Allah Ta'ala seperti mana dia mensifatkan diri dia dan tak boleh dilihat oleh mata. Itu pandangan Imam Ahmad. Empat mazhab ini, ikhwatul iman, mereka ijma' bahawa Allah berada di atas arasnya dan aras itu berada di atas langit. Kalau saya tanya satu soalan, siapa yang berada di atas ajaran sesat sekarang? Siapa? Ini bukan sesat sembahyang. Yang kita duk buru Syiah ni, siapa sesat sekarang? Jangan main-main, kawan. Ini sangat membahayakan. Ini sangat membahayakan. Saya teringat Syekh kata, kita terang kepada orang. Kita terang pada orang. Kata siapa dia? Dalam inilah, dalam syarah kepada apa? Aqidah At-Tahawiyah ni, dalam syarah ada Al-Aiz Al-Hanafi. Kalau kita himpunkan dalil-dalil yang cukup banyak, Quran, Nas dan asar yang sahih, Allah duduk di mana? Maka kita akan jumpa dengan 1000 dalil bahawa Allah Ta'ala itu berada di atas arasnya dan aras berada di atas langit dengan sifat ketinggian dia. Kalau kita nak bukukan, dia akan jadi 1000 buku. Tetapi andai kata kita bertemu dengan orang, kita tak cerita, dia tak boleh terima. Sedangkan kita kemukakan dalil, apa dia kata? Ketahuilah, itulah petanda Allah tidak mau bagi hidayah pada dia. Itulah petanda. Kita duk terang kat dia, dia tak mau terima. Itu pertanda Allah tak mau bagi hidayah pada dia. Kenapa? Yang ni dapat kita faham daripada hadis Imam At-Tirmizi. Hadis ini hadis hasan sahih riwayat At-Tirmizi. Hadis ini disahihkan oleh Albani dalam kitab ada Jami'un Sahih, Jami' As-Sahih. Iaitu ketika Nabi kita membaca ayat 58 daripada surah Az-Zukhruf. Ya, Nabi baca ayat 58 daripada surah Az-Zukhruf. Itu ayat ini menceritakan satu hari Nabi membaca ayat Nabi baca ayat 58, tapi ayat 58 Az-Zukhruf ni dia berkaitan dengan ayat 98 surah Al-Anbiya. Iaitu satu hari Nabi kata pada orang Quraisy, dalam ayat itu Allah Ta'ala katakan, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam wa antum laha waridun. Ini ayat 98 daripada Al-Anbiya. Ayat ini Allah Ta'ala katakan, innakum, sesungguhnya hampa semua ni, wa ma ta'buduna min dunillah, apa yang hampa sembah lain daripada Allah, hasabu jahannam, semua akan jadi kayu api neraka. Wa antum, dan hampa semua ini, laha waridun, akan aku pastikan kekal masuk neraka. Makna dia, orang kafir yang syirik pada Allah dan semua benda yang dia sembah adalah, kita kata hasabu jahannam, adalah kayu-kayan neraka. Dan Allah kata, wa antum, hampa semua ni, laha waridun, aku pastikan kekal dalam neraka kerana syirik hampa. Bila Nabi baca ayat ni, dalam tafsir Ibnu Katsir kata, ada satu orang nama dia Abdullah bin Zuba'ra. Ada orang baca Abdullah bin itulah yang saya tahu bacaan dia Zuba'ra ataupun Zab'ara, tak tahu lah, hentamlah janji bunyi lah. Kadang-kadang buat nama ni nak buh tak tahu baris, janji bunyi pelik sikit pada orang, okey eh. Tak usah bagi kek nama siapa-siapa, bacalah lagu tu. Dalam tafsir Ibnu Katsir kata nama dia Abdullah bin Zab'ara. Dia ni agak orang yang pandai sikit agama. Dia bila Nabi baca ayat ni, ayat 98 Al-Anbiya ni kata, kamu yang sembah berhala dan berhala yang kamu sembah akan Allah pastikan masuk neraka. Maka dia pergi kata kepada Walid bin Mughirah, dia kata apa? Hampir tanya kat Nabi Muhammad, betul ke ayat ni turun? Dia pasti ke? Dia tu kata, pasal apa? Cakap elok dia.
Betul ke benda yang kita sembah ni dengan kita masuk neraka? Betul kan? Kata betul. Dia kata apa? Dia kata Yahudi sembah malaikat. Yahudi sembah malaikat. Musyrikin sembah berhala. Nasara sembah Isa bin Maryam. Adakah ini menjadi dalil Nasara masuk neraka, Isa pun masuk neraka? Tengok politik dia tu, dia belajar dengan Malaysia apa no? Politik dia tu pandai. Hang kata orang yang menyembah syirik dan benda syirik itu masuk neraka. Kristian dia sembah Isa, maka Isa menjadi benda dia sembah. Adakah orang Kristian dan Isa masuk neraka sekali? Tapi tanya Ustaz kat Muhammad, cakap elok-elok sikit. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat 101 surah Al-Anbiya. Allah turunkan ayat 101 surah Al-Anbiya, jawab. Allah kata innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Ini Allah jawab. Allah kata sesungguhnya orang yang telah kami tetapkan kalimah yang tetap kepada mereka lagi baik, mereka itu, kata Allah, terselamat daripada neraka. Mereka itu bukanlah dianggap benda yang disembah. Ayat ni turun nak bagi tahu kata apa dia? Kepada Isa bin Maryam telah diturunkan sabaqat lahum minal husna, telah diturunkan benda yang jelas. Isa bin Maryam mengajak orang sembah Allah. Depa yang tak mau sembah Allah, depa sembah Isa bila lepas Isa mati, maka Isa tak ada kena mengena dengan mereka. Allah berturun ayat itu jawab. Bila berturun ayat ni, depa tak perhati lagi. Depa tanya lagi satu soalan. Maknanya depa tanya setelah Quran memberi penjelasan. Maka Allah kata dekat Nabi Muhammad, turun ayat 58 surah Az-Zukhruf. Allah kata apa? Ma darabu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Allah kata mereka ni buat banyak contoh pada kau Muhammad. Sebenarnya mereka bukan cari kebenaran. Sebenarnya mereka ini adalah orang yang suka bertengkar. Mereka ni orang yang suka bertengkar. Jangan layan mereka. Yang aku nak Muhammad, kau baca pada mereka ayat aku. Jangan layan pertengkaran mereka. Maka Nabi kata, ma dhalla qaumun ba'da huda kanu alaihi illa utul jadala. Nabi kata tidaklah satu kaum itu sesat, tidaklah kaum itu jadi sesat setelah Allah Ta'ala beri pada mereka petunjuk dan mereka masih bertengkar di atas petunjuk itu, melainkan mereka akan sesat. Imam Abu Hasan ambil ni letak kepada kita sebagai dalil apa dia? Apabila ada kepada kita petunjuk Allah dalam bab tu, Allah beritahu dalam Quran dia tak mana, hadis beritahu dia tak mana, kita tak boleh menerima petunjuk tu dan kita masih jadalah, berjidal, bertanya tak puas hati. Tanya tu bukan nak terima, tak puas hati, melainkan kesesatan itu sampai pada kaum itu. Mu'tazilah sesat, Khawarij sesat, Hururiyah sesat. Ahlus Sunnah tidak. Ahlus Sunnah menerima apa yang Allah Ta'ala sebut. Jadi macam mana kita nak kata Tuhan tak bertempat? Dalil menyatakan Tuhan bertempat. Tempat dia bersemayam di atas aras. Dia bersemayam, sangat bersemayam di atas aras. Jadi macam mana kita nak ajak satu akidah kepada orang, iaitu akidah bahawa Allah Ta'ala tak bertempat? Tidakkah akidah itu menyelisih kebenaran? Sangat menyelisih kebenaran. Baik, ikhwatul iman, kita tengok di sini. Kalau demikian, tentulah tidak ada perbezaan antara arasy dan bumi yang 7 lapis. Kata Imam Abu Hasan Asy'ari, kalau Tuhan ni duduk, Tuhan ni dia tak ada tempat, maka langit dengan bumi dah tak ada beza. Kerana Allah berkuasa atas bumi, rerumputan, alam dan atas segala sesuatu. Jika Allah beristiwa di arasnya, bermakna merebut atau menguasai, sementara dia menguasai segala sesuatu, berarti dia beristiwa di atas arasy, bumi, langit, remputan dan kotoran, sebab dia maha kuasa atas segala sesuatu dan menguasainya. Bolehkah terima akidah lagu ni? Kita kata Allah berkuasa dan dia tidak bertempat.
dan dia menguasai segala tempat-tempat ni. Benda kotor pun Tuhan kuasa. Kandang babi, kandang tu Tuhan berkuasa. Tuhan duduk dalam situ kan? Kalau kamu kata Tuhan ada di semua tempat, Tuhan berada di kandang babi, tak masuk akal. Pasal apa perkataan dia? Allah itu fi kulli makan. Bukan makan terdarah ni. Makan. Makan ni mim kaf alif nun. Makan bermakna tempat. Bermakna tempat. Dia kata Allah za'ama anna al-mu'tazilah wa jahmiyah wal hururiyah bi anna Allah Ta'ala fi kulli makan. Telah mendakwalah mu'tazilah, jahmiyah dan hururiyah Allah Ta'ala itu ada pada semua tempat. Jadi kata Imam Abu Hasan, maka arash, bumi, rumput-rumput, tempat-tempat kotor, ini semua Allah kuasai dan Allah boleh berada di mana-mana. Tempat kotor Tuhan boleh duduk? Tak masuk akal. Ini akidah apa? Ini ikhwan, kita kata talbisul iblis. Sangat halus mainan iblis. Sampai si cakap dia tak sedar apa dia cakap. Maha tinggi Allah Ta'ala. Dengan demikian, jika Allah menguasai segala sesuatu dan tidak boleh bagi seorang Muslim menyatakan Allah bersemayam di atas rerumputan dan tempat-tempat kosong, Maha tinggi Allah atas demikian itu dengan ketinggiannya sebenar-benar, bererti tidak boleh mengerti istawa di atas arash dengan erti istila atau istaula terhadap segala sesuatu. Dengan ini jelaslah bahawa makna istawa khusus di atas aras, tidak yang lain. Kalau kita kata Allah itu berada di segala tempat dan dia menguasai segala tempat, makna dia akan jadi buruk. Maka dengan itu makna istawa kena dibaca dengan istawa, tak boleh dibaca dengan istaula, jadi kuasa. Sebab makna dia akan jadi buruk pada akidah. Berapa banyak Tuhan kita nak ada, dan Tuhan kita ni lari tak tentu hala. Tadi kita sembahyang maghrib, orang duduk di barat, orang duduk di utara, orang duduk di sana sini, dia pun sembahyang apa? Tuhan duduk lari tak tentu hala. Ikhwan, saya kena kata apa? Saya ingat lah, pelajaran yang memurnikan kita adalah akidah. Akidah. Dia membezakan perjuangan kita. Perjuangan kita. Saya ingat kalau kita baca macam ni ya, dekat mana-mana kumpulan-kumpulan dalam Malaysia ni, siapa nak terima kita? Kita pergi kat Yahanana, kita baca ni. Dia dipanggil Yahananu kat kita. Kita pergi entah mana kita nak pergi. Kita tak ada tempat. Kita tersisih, betul. Kita jadi gharib, jadi dagang. Bada al-Islamu ala gharibah. Wa sayaudu kama bada'a fatuba lil ghuraba. Tuba lil ghuraba. Kamu akan jadi bahagia, kamu jadi pelik. Orang tak boleh terima kita. Katalah dia panggil saya ceramah Isra' Mi'raj, ambil. Saya pun ceramah gedebang-gedebu, ambil hati dia sikit, menyanyi Hindustan sikit, menyanyi gambar Indo sikit. Apa lagu baru tu? Cita-citaku jadi orang kaya. Ada tengok budak tu menyanyi. Dulu ku miskin, sekarang alhamdulillah. Bagus lagu tu. Budak kecil aja, umur 9 tahun, petik gitar lah, dia jadi jutawan. Dia jadi jutawan sekarang. Dulu ku ditendang, sekarang ku disayang. Syukur alhamdulillah. Kita gedebang-gedebu sikit, orang seronok. Lepas tu dia berkata, Ustaz, mai mengajak sikit. Kita pun sembang nak mengajak apa? Kata-kata mengaji akidah. Kita bila kata mengaji akidah, dia nampak sifat 20. Kita nak mengaji akidah Ahlus Sunnah. Dia bila kata akidah Ahlus Sunnah, dia merujuk kepada buku akidah Ahlus Sunnah yang Mufti Sabah tulis. Dia merujuk kepada akidah Ahlus Sunnah yang ditulis oleh Sirajuddin Abbas yang Indonesia tu tulis. Dia tak memasukkan akidah yang kita nak baca ni. Kita nak baca akidah yang ditulis pada zaman salaf, zaman yang kita nak jadikan rujukan. Kita pun kata Tuhan itu bertempat. Dia tak boleh terima. Sekali ceramah, itulah kuliah awalan wa akhiran. Jemaah Abdillah kata betul, kaulah kekasih awal dan akhir. Akhir terus. Siapa nak terima, ikhwan? Kita nak pergi mengajak di markas siapa?
Markaz apa nak terang benda ni? Tak ada markaz nak terima kita. Markaz sufi pun tak terima, markaz pun tak terima, Markus pun tak terima kita. Mana kita nak pergi belajar ni? Kita tak tahu akidah yang sebenar. Kita belajar buku ni, orang tak terima kita. Ustaz tak terima ustaz. Ustaz tak terima ustaz. Syekh yang tu cakap ni biar betul. Kita kata kita baca buku akidah Abu Hasan. Abu Hasan ni pun dia ni bukan Abu Hasan pencuri. Kan apa? Itu kan Abu Hasan Sabaruddin. Silap. Sabaruddin tukang kasut. Ini kita baca Abu Hasan Al-Asy'ari. Yang awak baca akidah dia, itu akidah yang dia tinggalkan. Ini akidah yang akhir dia. Dia tak terima kita. Habis kita nak menyertai apa? Kita nak duduk dengan siapa ya kawan? Sorry to say lah, saya cakap sikit lah, tapi jangan habaq kat orang lah. Pengalaman saya duduk dengan Jamaatul Tabligh, saya keluar 40 hari Pak Amir, cuma 4 bulan saya tak ada keluar. Tak kalau saya buzroko kan, saya keluar 40 hari. Satu Malaysia saya pusing. Apabila kita kata Allah Ta'ala berada di langit, orang tabligh jawab pada kita, dia duduk di langit pun tak apa, dia duduk tamanah pun tak apa, janji dia ada. Abu Hanifah kata kafir, cakap macam tu. Berapa lama kita boleh duduk dalam tabligh? Tak boleh tahan kita. Kita mengakui sebagai raja dia baik, tapi datang kepada akidah lebih busuk daripada bangkai. Kita tak boleh menerima. Tak boleh menerima kekafiran dalam akidah. Kita boleh menerima perbezaan apa yang dia nak bawa. Dia pakai kurta, tak ada hal, kita pun kadang-kadang pakai kurta. Dia bersugi, kita pun bersugi. Dia simpan janggut, kita pun ada janggut. Dia ada jemaah masturat bukan mastura. Jemaah dia masturat. Maksudnya untuk orang perempuan ni, dia keluar keluarga, dia bagi masturat. Kita keluar dengan mastura. Kita boleh terima. Dia makan dalam talam, kita boleh terima, no hal. Dia pakai jubah singkat, kita boleh terima, no hal. Dia sembahyang takbir tangan tak bawah pusat, dia khusyuk terlebih sampai kita nak menunging pergi ke depan, kita boleh terima, no hal. Dia buat gas maghrib, kita boleh terima, tak ada hal. Tapi bagaimana kita nak, hati kita nak tenang kalau dia kata Tuhan duduk di langit pun tak apa, Tuhan duduk depan aku pun tak apa, janji dia ada. Astaghfirullahalazim. Kita berpindah masuk jemaah lain, kita masuk arkam, macam-macam. Saya pakai serban besar, dah gambar tu semua tak mau tunjuk. Semua kita ada masuk arkam. Sampai satu peringkat dia, Tuhan ada tak mana-mana. Boleh mimpi Tuhan, berkali-kali mimpi Tuhan. Bukan kata jumpa Nabi, jumpa Tuhan, bersembang dengan Tuhan. Astagfirullah. Kita boleh menerima perniagaan dia, kita memberi iktiraf pada perniagaan dia. Bila kerajaan ambil tindakan pada perniagaan dia, kita kata langkah yang salah, patutnya akidah dia dibasmi, biarlah orang Melayu ni berniaga. Kita sokong perniagaan dia, perkampungan dia, kita beli semua barang dia. Tapi bila dia jual akidah yang sesat, kita tak mampu nak beli, kita berpindah pada tempat lain. Tak mana kita nak pergi? Barulah pergi mengaji pondok. Pergi pondok, pakai serban cara pondok pula, ambil ijazah pakai serban. 3-4 cara pakai serban, tutup semua, tutup mata, tutup semua pun ada. Mai ada hari tak pakai semua pun ada. Ijazah, dapat ijazah. Kita mula mengaji Baquratul Amani, kita rasa aku bertemu dengan kebenaran. Mengapai, pengalaman saya mengapai, kita apa? Umul Matan, Umul Barahin. Hafai kitab tu, matan dia hafai. Ilmu terbahagi pada 3. Ilmu akal, ilmu syara', ilmu adat. Mengapai? Tak sempurna akidah mukallaf, melainkan dia tahu 3 perkara ini, sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus bagi Allah Ta'ala. Mengapai? Bertemu dengan akidah Ahlussunnah. Astaghfirullahalazim. Tuhan bertempat, Tuhan tidak bertempat, Tuhan ada di mana-mana. Rupanya akidah Mu'tazilah, akidah Khawarij dan akidah Jahmiyah. Nak pergi mana kita dalam bab akidah?
Kita duk mencari. Rupanya kita pun terseronok dengan slogan kembali pada Islam, membangun bersama Islam, tegakkan hudud. Kita pun masuk pula. Kita ikuti usrah, kita masuk tamrin, kita masuk pula. Pasal kita rasa Islam. Duk cari. Masuk pula. Bila masuk usrah yang kita pi, tamrin yang kita pi, semua ustaz dan jemaah Islam ni tak boleh terima Tuhan ada di aras. Tak boleh terima. Yang boleh terima Mursyidul Am dan presidennya. Dalam parti sebesar tu, 2 orang aja boleh terima. Lain tak mau terima. Dia kata sesat, dia kata kafir. Keluarkan puak-puak ni daripada parti. Kita nak menyertai kerana nak bersama Islam, tapi rupanya bukan akidah Ahlussunnah. Kita pun cari tak mana nak pergi. Kita jumpa kerih tak ada sarung. Cari juga. Lagi teruk dalam tu. Dalam tu Tuhan tak ada pun tak apa. Lagi sempoi. Allah pergi kepada kita. Hak lagi 4 kita jumpa tu, at least ada juga Tuhan. Ni Tuhan tak ada pun tak apa. Janji kerih ada. Ustaz-ustaz dalam tu semua tak boleh menerima. Rupanya kita duk tengok perbezaan tabligh, arkam, jemaah Islam dengan jemaah kerih ni, Tamin Sari ni. Kita tengok mereka berbeza. Rupanya bila kita pandang pada sisi akidah Ahlussunnah, mereka satu rumpun. Jangan pecah rahsia ini kepada orang. Ini rahsia. Ini luahan. Ini tak ada dalam Alibana. Ini luahan. Tak ada. Cari muka surat. Mamak ni baca tang mana? Tak ada. Ini luahan. Ini pengalaman. The true experience. Ya, kita punya hakul jaribah. Jaribah bermakna pengalaman. Akhirnya kita jadi macam Nabi kata. Orang Melayu kata, hang jadilah seperti mana katak bawah tempurung. Kita tak boleh duduk pada alam lain. Kita jadi kupang tembaga. Kita dengan akidah kita menyendiri. Kita tak boleh nak terang. Kalau kita naik khutbah jemaat, masjid panggil ustaz khutbah jemaat, kita mula fikir, jemaah sebanyak ni mai, apa yang aku nak terang? Kita baca surah Kabar, Mesir ada isu. Baca surah Kabar, minyak 2 kupang. Ni baik punya tenyeh ni. Kita baca surah Kabar, Syria ada isu. Kita baca surah Kabar, macam-macam isu sekarang. Isu tu semuanya ada dalam surah Kabar. Adakah kita nak cerita atas mimbar bendanya orang dah baca? Semua orang beli, Cosmo, Metro, semua ada. Star lah ni, saya baca Star, tak baca dah ni semua. Kita naik atas mimbar, kepala berlegah-legah, ya Allah, aku nak sampaikan apa yang tak dicerita dalam surah Kabar. Apa dia? Di mana engkau berada? Kita baca sekali khutbah, itulah awalan wa akhirat. Dia mesyuarat tergempang lebih teruk daripada Abu Cempeng nak balik mai. Nak cerita Tuhan ada ke mana, Abu Cempeng tu boleh jadi ijma' terima. Tapi orang tolak tengah-tengah Abu Cempeng mai, tiba-tiba ustaz kata atas mimbar, Allah berada di langit. Salah kalau kita kata Tuhan tak bertempat. Orang tinggal Abu Cempeng tanah lah, tak mana pun. Orang bicara, ustaz ni mana punya duk main ni? Astaghfirullahalazim. Ikhwan, belajar akidah Ahlussunnah benar-benar buat kita jadi gharib. Benar-benar buat kita keluh bahasa. Tak tahu nak terang apa. Akhirnya kita berpegang cakap Ahlussunnah, di mana ada kebenaran aku sokong dan aku tidak perlu duduk tak mana-mana. Kenapa? Kerana akidah. Orang Mu'tazilah, Jahmiyah, Haruriyah menyatakan bahawa Allah berada di semua tempat. Saya ulang, siapa yang sebut benda ni? Orang-orang Mu'tazilah, Jahmiyah dan Haruriyah. Baca dengan hal kecil, Haruriyah. Keempat-empat firqah sesat ini menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala berada di semua tempat. Dalam bahasa Arab kata apa? Fi kulli makan. Perkataan mereka ini, kata Imam Abu Hasan, memaksa mereka untuk menyatakan bahawa Allah juga berada dalam perut Maryam, di atas rerumputan,
di tempat-tempat kosong, tentu pendapat ini sangat bertentang dengan akidah Islam. Kalau Allah berada di semua tempat, Allah duduk mana? Allah atas apa yang mereka katakan dengan ketinggian yang sebenar-benarnya. Tidak. Allah tidak demikian. Jika Allah tidak hanya bersemayam di atas arasy, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama dan para penukil hadis dan asar, bererti Allah Subhanahu wa taala berada di semua tempat, termasuk di bawah bumi yang di atasnya terhampak langit. Hinanya Tuhan kena duduk di bawah. Jika dia berada di tempat di bawah bumi, bererti bumi di atas tempat tersebut dan langit berada di atas bumi. Ini mengharuskan kalian ni 3 ajaran sesat tadi, untuk menyatakan bahawa Allah berada di bawah tempat yang bawah dan segala sesuatu berada di atasnya, dan berada di atas tempat yang atas sementara segala sesuatu berada di bawahnya. Penyataan ini mengandung konsekuensi bahawa Allah berada di bawah sesuatu yang ada di atasnya, dan di atas sesuatu yang ada di bawahnya. Ini adalah perkara yang sangat mustahil. Macam mana nak kata Allah Ta'ala itu berada di segala tempat? Tak tahu dia ada tahu mana. Dia boleh ada di mana-mana. Tempat kotor, tempat terang, tempat gelap, tempat maksiat, tempat minum arak. Itukah tempat Tuhan yang kita sembah? Sampai tak tahu nak letak dia mana. Letaklah dia tak mana dia meletakkan dirinya. Tak ada susah akidah Ahlussunnah. Kan? Pasal tu akidah Ahlussunnah ni dia menepati apa dia? Yang pertama dia menepati at-tariq. Tariqul wadih as-sahl. Jalan yang terang dan mudah. Itu Ahlussunnah. Dia tak payah. Kita kaji balik ikhwan. Betul tak kita mengaji dulu Allah Ta'ala itu ada, wajib ada, mustahil tak ada? Kan? Lawan dia tak ada. Mustahil dia tak ada, wajib dia ada. Akhirnya kita pun tak pernah tanya apa, kita buat nota. Kita mengapai skrip tu, kita balik kita cerita kat rumah kita. Maksud dia Allah itu ada, wajib ada, mustahil tak ada, tak boleh tak ada, dia kena ada. Bini kita pun tak apa-apa, dia hafal skrip tu. Dia pun tak pernah tanya, oh Tuhan macam tu no. Takat tu. Hati kita tak rasa apa. Pasal apa? Kita tak belajar dalil. Tak belajar dalil. Kita belajar apai. Rupanya yang duk ajar apa-apa ini siapa dia? Mu'tazilah. Ahlussunnah dengan dia punya mainstream dia. Apa dia? Dalil. Mana dalil? Mana dalil yang kata macam tu? Sampai hari ni kita tak jumpa dalil. Kita mengaji Aqidatun Najin, dia bawa cerita Dahri dengan Abu Hanifah. Dahri dengan Abu Hanifah. Dahri tanya, di mana Tuhan? Abu Hanifah kata dekat Dahri, dia angkat jari nak. Apa dulu daripada ibu jari, apa kemudian daripada anak jari? Ni kita dah mengaji ni Aqidatun Najin. Dahri kata mana ada? Mana ada dulu, mana ada kemudian? Yang ada ibu jari, yang ada anak jari. Abu Hanifah kata itulah Tuhan. Ada dia, tidak diawali dengan tiada. Akhir dia tidak diawali dengan akhir. Itulah Tuhan. Macam ibu jari dengan anak jari. Dalam Aqidatun Najin, dia membodohkan akal kita. Tapi kitab Aqidatun Najin adalah kitab besar di seluruh pondok-pondok dalam yang ada pengaruh kemelayuan. Indonesia ke manakah ada pengaruh Melayu ni, kitab ni lebih besar daripada Sahih Bukhari dan mana-mana tafsir. Mana Tuhan? Tuhan mana? Mana Tuhan? Abu Hanifah kata, ambil susu, kacau masuk dalam madu. Kacau. Suruh Dahri minum. Dahri pun minum. Abu Hanifah kata, tunjuk pada aku manis dan lemak dia. Dahri kata, tak boleh tunjuk. Ada tak ada? Ada. Hantar dia ada di mana? Atas rasa. Macam itulah Tuhan. Adanya tak tahu, tapi boleh dirasa. Astaghfirullah. Menyandarkan akidah yang buruk pada Abu Hanifah. Dalam 4 mazhab tadi, Abu Hanifah kata Tuhan di langit. Pasal tu cerita ni batil dan mungkar, cerita Mu'tazilah. Salah cerita ni. Lepas tu Dahri tanya, lah ni Tuhan dah buat apa? Tuhan dah buat apa? Abu Hanifah kata, hang lama dah duduk atas mimbar, turun mesat. Aku jawab,
Lah ni Tuhan dah buat apa? Turun hang yang batil, penaik aku yang hak. Seluruh kisah ini tidak ada satu pun jawapan Abu Hanifah tentang Allah itu berdasarkan Quran dan Sunnah. Semua guna akal. Yang guna akal pasal Tuhan siapa dia? Mu'tazilah, Jahmiyah dan Haruriyah, bukan Abu Hanifah. Abu Hanifah jawab dengan dalil-dalil dan nas. Itu akidah. Tapi kitab ini dibaca dan diperbodohkan kita. Siapa yang baca? Siapa yang baca? Al-Fadilah, Sahibus Sama'. Ya, macam saya sebut baru ni Pak Amit, saya sebut baru ni. Jangan cerita ke orang lah Pak Amit. Dalam TV 3, saya bawa anak saya balik sekolah hari Jumaat. Saya buka lah. Saya buka TV. Pasal hari tu isi saya tak ada, kosong lah jiwa saya. Itu dia ada apa? Ada meeting hari tu apa ke? Dia balik kampung. Tinggallah saya seorang. Jadi pening kepala aku. Ku pusing kanan, ku pusing kiri, di kau tiada. Buka lah TV Pak Min. Kan? Nak bagi rumah tak kosong. Kebetulan saya buka TV Al-Kuliah. Dia buat Ya Hanana daripada dataran Ipoh, Bandaraya Ipoh. Bandaraya Ipoh. Duk Ya Hanana lah macam-macam. Semua tangan macam tu dah. Penyanyi buta tu, we are the world, we are the children. Ada saya ingat lagu tu. Tangan dah naik macam tu dah. Apa nama dia? Stephen Wonder. Habis Ya Hanana, satu orang cakap, dia ada jawatan yang besar dalam Majlis Agama Islam di Ipoh. Dia baca satu asar dan dia sandarkan kepada Abdullah bin Mubarak. Dia kata satu hari Abdullah bin Mubarak tawaf. Dia tengok ada satu budak muda tawaf, angkat kaki selawat, jatuh kaki selawat, angkat pula selawat, jatuh pula selawat. Abdullah bin Mubarak bertanya pada budak muda tu, kalau macam ni hang tawaf bila tahu nak habis? Orang pakat balik negeri masing-masing, hang tak selesai lagi tawaf. Kata budak ni, kerana tuan ini Abdullah bin Mubarak. Saya jawab, saya cerita kenapa saya angkat kaki selawat, turun selawat. Saya main Mekah ni dengan pak saya. Dengan kehendak Allah, pak saya ni sampai tengah jalan mati. Tiba-tiba muka pak saya tukar jadi khinzir. Muka tukar jadi khinzir. Cerita muka jadi khinzir ni ada dalam kitab Durratun Nasihin. Masa dia duk cakap tu, saya duk belik kitab Durratun Nasihin, ada sebiji di bawah bab kelebihan selawat. Tapi kata para ulama hadis, kesemua hadis menceritakan orang mati bertukar jadi binatang, kesemuanya palsu. Tidak ada yang sahih. Lepas tu saya pun bimbang, ya Allah, pasal apa pak saya jadi lagu ni? Pasal apa ya Allah, ni malu besar ni. Tiba-tiba malam tu saya duk jaga pak saya, antara tidur dengan nak jaga tu sama banyak. Tiba-tiba nampak satu orang pakai jubah putih, serba putih masuk mai tengok jenazah pak saya. Dia letak tangan dia daripada kepala dia lurut. Tiba-tiba pak saya bertukar, jadi muka asal berseri-seri. Saya pun pegang jubah dia, tanya, tuan ni siapa? Tuan ni siapa? Dia kata, hang tak kenal aku? Aku Rasulullah. Walaupun pak hang ni tak semayang, buat dosa, banyak dosa pak hang, tapi ada satu kelebihan pak hang. Apa dia? Bila dia nak tidur, dia suka baca selawat. Pasal itulah Allah arah aku bagi syafaat pada dia. Subhanallah. Cerita ini benar-benar batil, mungkar dan tidak ada asal usul. Cerita ini telah menjadi nobat, telah menobatkan bahawa Rasulullah boleh datang secara yaqazah. Ini dusta. Nabi tak akan datang secara yaqazah. Dan datang Nabi dalam mimpi bukan nak bagi syafaat, hanya sebagai anugerah Allah bertemu dengan Rasulullah. Maka dia kata, berdasarkan riwayat inilah kita nak menggemarkan negeri Perak ini dengan berselawat supaya kita diberkati Allah. Dasar selawat pun mungkar. Satu Malaysia dengan hadis palsu ni, dia pun seronok. Tapi demi Allah, benda ni adalah palsu, sangat-sangat palsu. Macam mana kita bau? Macam mana kita boleh kenal? Pasal kita mengaji akidah. Dalam akidah menyatakan innaka mayitun wa innahum lamayitun.
Kamu akan mati Muhammad, mereka akan mati. Kau akan mati dengan sifat manusia, mereka akan mati dengan sifat manusia. Tak lebih tak kurang. Satu orang dah mati, tak boleh mai ke sini. Nak jumpa pun jumpa di alam mimpi. Bukan nak bagi batu cincin ke apa-apa ke, tak ada. Jumpa Nabi bukan dapat syariat baru. Tidak. Akidah yang mengajak kita kenal semua ni. Masya Allah. Saya habiskan yang ni saja. Jika dia berada di tempat di bawah bumi, bererti bumi di atas tempat tersebut dan langit berada di atas bumi. Ini mengharuskan kalian untuk menyatakan bahawa Allah berada di bawah tempat bawah dan segala sesuatu berada di atasnya, dan berada di atas tempat yang atas sementara segala sesuatu berada di bawahnya. Penyataan ini mengandung konsekuensi bahawa Allah berada di bawah sesuatu yang ada di atasnya dan di atas sesuatu yang ada di bawahnya. Allahu Akbar. Ini adalah perkara yang mustahil. Maha tinggi Allah atas demikian itu dengan ketinggian yang sebenar-benarnya. Lepas ni di bawah ni Imam Abu Hasan nak bawa kepada kita dalil-dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah pada menyatakan kenapa kita menyatakan Allah Ta'ala itu berada di atas aras. Sebelumnya di bawah ayat Quran, ni di bawah hadis-hadis. Dan kita akan tengok hadis-hadis ni sangat-sangat bukan kata sejarah huraian, secara lafaz membantah akidah. Kita boleh tengok sebagai contoh. Ini warm up sajalah untuk pusingan akan datang. Tengok sebagai contoh, kita tengok hadis tu, hadis Abi Hurairah tu. Dia kata idza baqiya thuluthul laili tabaraka wa ta'ala yanzilu tabaraka wa ta'ala. Hadis yang kedua, fayaqul madha alladhi yad'uni fa astajibu lah, man dha alladhi yastakshifu dhurra akshifuh, man dha alladhi yastarziquni arzuquh hatta yanfajira al-fajru. Tengok hadis ni. Hadis ni secara lafaz antum tengok kehebatan sunnah. Dia boleh membantah orang cara lafaz, bukan huraian lagi, lafaz. Kata mereka Tuhan tak bertempat. Hadis ni antum tengok, idza baqiya thuluthul laili, apabila malam itu berbaki 1/3, yanzilullahu tabaraka wa ta'ala, maka turunlah Allah Ta'ala. Secara lafaz membantah mereka. Mereka kata yang turun rahmat Allah. Sedangkan hadis ni yanzilu, dia guna Allah, kalimah nuzul disandarkan kepada Allah, bukan yang turun rahmat. Yanzilu Allah zat, itu Allah yang turun. Allah turun tabaraka wa ta'ala, maha berkat Allah, wa ta'ala, dan maha tinggi. Dia turun. Kalau Allah berada di mana-mana, dia berada di bumi, macam mana dia nak turun? Secara lafaz telah membantah akidah, menyatakan Allah ada di mana-mana. Secara zahir saja nampak, belum huraian para ulama sunnah, ayat-ayat Al-Quran secara zahir saja telah membantah akidah mereka. Tapi ini seperti saya sebutkan tadi, kata para ulama, mereka berjidal, mereka tak puas hati, mereka bawa akidah, dalil-dalil akal, meninggalkan ulama-ulama salaf, meninggalkan hatta sampai bab ni Imam Syafi'i pun dia buang. Imam Syafi'i, saya dah buktilah dalam buku tadi apa perkataan Imam Syafi'i. Ada orang bila baca buku ni, Allah, dia kata ni tak boleh pakai ni, tak boleh pakai dia. Buku ni penuh dengan Quran dan Sunnah, dalil-dalil dia. Dan setiap nota kaki dia buat, hadis ni apa nilai, semua dia sahabat. Dalam kitab mana, muka surat berapa, semua dia buat. Dia kata tak boleh pakai. Ini dibuat oleh Dr. Muhammad Abdul Rahman Khumaisi, Aqidah 4 mazhab. Syafi'i pun dia buat. Bila nak usul mayat, kita Syafi'i. Bila buat tahlil, kita Syafi'i. Azan jemaat 2 kali, kita Syafi'i. Kita kata Syafi'i kata Tuhan dah di langit, tak boleh pakai. Tu Syafi'i mana tu? Dia tanya kita, tu Syafi'i mana? Kita kata pengarang sahib Al-Muwatta, sahib Al-Um, pengarang Al-Um lah. Tak boleh. Kalau Syafi'i kata lagu tu bab ni, kita ikut mazhab lain. Astaghfirullahalazim. Kita beristighfar di atas perkara ini. Baik ikhwan, kita berhenti cakap ni dulu. Nanti kita akan sambung muka surat 126, dalil-dalil yang lain, dalil-dalil daripada As-Sunnah
tentang sifat tentang Allah Ta'ala ini. Ada soalan kan nak tanya tentang bab ni? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka